amaran terakhir dari kerajaan. Sebab saya selaku Perdana Menteri tidak ada pilihan. Demi menangani isu 3R iaitu Raja, Agama dan Kaum, Kerajaan Perpaduan beri amaran terakhir kepada mana-mana pihak yang cuba bertindak melampau dengan memainkan isu 3R iaitu agama, bangsa dan institusi diraja. 3R ni kalau dibaca dalam kerangka sosial liberal, apa makna dia? Maknanya dia boleh membawa implikasi bahawa apa-apa wacana, apa-apa perbincangan tentang agama, apa-apa perbincangan tentang bangsa dan tentang kedudukan raja-raja boleh menyebabkan orang itu dianggap tidak berperlembagaan dan boleh disifatkan sebagai ekstremis dan resis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam wawancara bersama Amir Ikatan Muslimin Malaysia. Baru-baru ini ataupun antara isu yang hangat yang diperkatakan dalam arena politik tanah air kita ini adalah isu larangan menyuarakan 3R. Yang dimaksudkan dengan 3R tersebut adalah Royal, Race dan Religion. Yang mana isu larangan ini diutarakan sebagai satu cadangan kerajaan Pakatan Harapan pada hari ini yang dikatakan sebagai satu isu yang mengelirukan rakyat menjadi modal untuk pembangkang meraih undi dan menjatuhkan kerajaan yang dikatakan stabil pada hari ini. Jadi pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Zaid bin Abdul Rahman, Amir Ikatan Muslimin Malaysia, untuk membicarakan tentang isu 3R ini. Apakah sebenarnya pendapat Ustaz tentang isu larangan 3R yang dibawa oleh kerajaan perpaduan, kerajaan yang didominasi oleh Pakatan Harapan ini, Ustaz? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau kita perhatikan isu 3R ni timbul sebenarnya dalam satu kerangka. Dalam satu kerangka besar ataupun naratif besar yang cuba dibawa oleh kerajaan, istilahnya kerajaan perpaduan lah, istilah PH. Di mana daripada awal kita faham bahawa gabungan Pakatan Harapan ini yang terdiri daripada PKR, DAP, Amanah pada asalnya membawa naratif tertentu yang semua kita faham mereka idea mereka ialah untuk membawa naratif sosialis liberal. Jadi semua orang faham. Jadi kenapa mereka ingin membawa dasar mereka ni, iaitu membawa idea sosialis liberal. Dan sosialis liberal ini adalah menjadi dasar kepada mereka, dasar. Jadi saya tak mau sebut kenapa dan perkara ini ataupun kenapa mereka, untuk kepentingan siapakah dasar ini dibawa dan diperjuangkan. Ini satu soalan yang sangat penting, mungkin boleh dibincangkan kemudian, tetapi saya nak ceritakan sekarang ialah 3R ini mestilah difahami dalam kerangka itu, dalam kerangka naratif besar, idea sosialis liberal. Jadi idea sosialis liberal ni ialah berpaksikan kepada isu sosialis lah, isu ekonomi, dan cuba membayangkan bahawa seolah-olahnya ataupun istilah seorang sebut kononnya masalah masyarakat kita ni seluruhnya adalah berpunca daripada masalah penguasa yang rakus, yang rasuah, dan masyarakat yang miskin. Kita tentunya setuju persoalan
mengatasi masalah kemiskinan dan sebagainya, itu tidak ada masalah, itu suatu yang dikongsi oleh semua. Tetapi adakah benar bahawa permasalahan masyarakat kita ni dilihat dari sudut sosialis ini sahaja? Adakah kita hanya boleh menghurai, kita boleh menghurai semua permasalahan dan mengatasi semua masalah melalui idea sosialis ini? Dengan kita kata, okey, kalaulah selesai jurang ataupun tak ada pemimpin yang kaya raya, yang rakus dan tak ada yang miskin papa kedana, kita akan selesai semua masalah masyarakat. Adakah itu betul? Sebenarnya itu pun bagi saya lah satu retorik ataupun dongengan saja. Tidak ada fakta menunjukkan bahawa semua masalah boleh dilihat dari sudut itu sahaja. Tidak, semua masalah boleh diselesaikan melalui itu. Sebab itu saya mengatakan bahawa dakwah ini adalah dakwah yang beracun dan membawa mesej yang sangat buruk di dalamnya. Jadi Ustaz, maksudnya kalau kita lihat dalam isu konteks kenegaraan, apabila Ustaz kata perjuangan sebenarnya adalah antara orang kaya dengan orang miskin. Jadi seolah-olah Ustaz nak bagi tahu dalam membangunkan negara yang maju, negara yang berdaulat dan sebagainya, hakikat perjuangan itu adalah perjuangan cari makan sahaja. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, dah ramai dah sebenarnya pemimpin politik yang memperjuangkan isu-isu itu. Jadi sebenarnya maksud saya naratif itu membayangkan, naratif sosialis ini membayangkan seolah-olahnya permasalahan masyarakat dan permasalahan negara yang kita hadapi sekarang ni adalah berpunca daripada masalah sosialis tadi. Maknanya melihat persoalannya dari sudut jurang antara orang kaya dengan orang miskin. Dan bagi saya itu adalah suatu dongengan yang palsu. Tidak mungkin dilihat dari sudut itu saja. Jadi persoalan kita lebih besar daripada soal orang kaya dengan orang miskin. Betul kita tak mahu orang kaya yang rakus dan kita tak mahu kekal dalam orang miskin, tetapi itu bukan formulanya untuk melihat permasalahan masyarakat. Permasalahan masyarakat lebih besar daripada persoalan itu lagi. Jadi maknanya kenegaraan kita bukan berdiri di atas dasar itu. Jadi kalau begitu Ustaz, apakah sebenarnya hakikat kenegaraan ini? Maksudnya negara kita ini, kalau Ustaz kata asalnya bukanlah berdiri di atas mendapatkan jurang antara kaya dan miskin, apakah sebenarnya hakikat kenegaraan ini? Negara ini sebenarnya dibina atas kerangka apa? Kita sebenarnya dah mewarisi negara ini daripada dulu lagi, sejarah kita. Negara kita ada identiti. Negara ini ada penduduknya dan ada sejarahnya, ada identitinya, dan ada perjuangannya. Jadi kepentingan negara mesti dilihat dalam kerangka itu semua. Dan kepentingan negara ataupun kalau kita nak lihat keperkasaan negara kita, bagaimana kita nak melihat negara kita ni negara kuat, macam mana kita nak lihat negara ini negara yang maju, macam mana kita nak melihat negara ini negara berdaulat. Tidak mungkin dilihat dalam kerangka yang sempit itu, tapi mesti melihat keseluruhan sumber, keseluruhan apa yang kita miliki dalam konteks negara kita. And mana kita lihat pada sumber, kita lihat kepada sejarah, kita lihat pada populasi, kita melihat kepada kedudukan geografi, kita melihat kepada keupayaan kita, melihat kepada hubungan antarabangsa, melihat kepada perdagangan, melihat semua benda. And dengan kita meletakkan posisi ataupun polisi yang betul dalam perkara tadi, barulah kita dapat membangunkan negara dengan betul, negara yang kuat, negara yang maju dan negara yang berdaulat.
ada pun kita bercakap tentang semata-mata persoalan kenegaraan keseluruhan ni untuk maju, kita memfokus kepada soalan orang miskin dengan orang kaya dan negara kita. Sebenarnya itu satu dakwah untuk menarik sokongan marahin supaya memberi sokongan kepada golongan berkepentingan inti untuk berkuasa. Mana mereka menstrategikan dakwah ini, dakwah golongan seolahnya pertarungan di antara orang kaya dengan yang rakus dengan orang miskin pada kedana ini satu bentuk dakwah politik untuk menarik sokongan daripada majoriti rakyat, kerana majoriti rakyatnya adalah yang miskin. Majoriti rakyat adalah papa kedana, yang jahil, yang sederhana. Jadi untuk mendapat sokongan daripada golongan ini, mereka mencipta naratif itu untuk mendapat sokongan. Itu satu. Kan? Satu. Jadi selain daripada poin itu, selain daripada naratif itu, kan, dakwah liberal sosialis ini mempunyai tujuan yang lebih besar, tujuan yang lebih, maknanya boleh saya cakap satu dakwah yang beracun, di dalamnya mengandungi penipuan, yang sangat dahsyat. Kerana kita kata andainya majoriti rakyat ini menerima naratif itu, lalu memberi laluan kepada golongan ini untuk memerintah. Apa yang berlaku di dalam dalam konteks ini, apa berlaku apabila mereka menang dalam memerintah? Mereka akan secara tidak disedari merubah identiti negara, akan merubah kebudayaan negara, akan merubah sejarah negara, akan merubah sifat negara itu sendiri, daripada negara yang asalnya adalah milik kepada majoriti yang beridentitikan Melayu Islam, tetapi bila mereka secara tertipu menerima sosialis liberal ini, negara ini akan menjadi negara multiracial. Dan majoriti tanpa sedar mereka menerima golongan minoriti memerintah mereka, menjadi pemerintah kepada majoriti. Jadi kesan buruk ini, yang tersembunyi ini, tidak disedari oleh mereka-mereka yang menyokong dakwah ini. Jadi dia sebenarnya bukan dakwah, betul lah dakwah, dia bukanlah solution, dia bukan solution kepada permasalahan negara yang bawa kepada kemajuan negara dan sebagainya, tidak. Bahkan saya berani jamin bahawa jika ini berlaku, kita akan berhadapan dengan masalah bukan sahaja politik, bukan sahaja ekonomi, bahkan boleh jadi masalah keselamatan. Adakah ini bermaksud Ustaz nak kata orang Melayu satu hari nanti akan dikuasai keseluruhannya oleh golongan minoriti yang sebelumnya tadi, apabila terpengaruh dengan dakwah sosialis, dia fikir dia nak menyelesaikan jurang antara orang miskin dengan orang kaya. Orang miskin akan mendapat harta dan menjadi kaya, orang miskin akan terbela, cukup makan dan sebagainya. Tetapi lebih teruk lagi daripada itu, mereka bukanlah terbela tetapi semakin dikuasai oleh golongan minoriti tersebutlah. Kalau kita balik semula pada persoalan 3R tadi tu. 3R ni belum lagi disyarah lah, belum lagi diterangkan secara detail apa maksud 3R, tapi dah ada tindakan dan orang kata apa, dah jadi isu besar dalam politik lah. Tetapi 3R ni, kalau sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, kalau dibaca dalam kerangka sosial liberal, apa makna dia? Maknanya dia boleh membawa implikasi bahawa apa-apa wacana, apa-apa perbincangan tentang agama
apa-apa perbincangan tentang bangsa dan tentang kedudukan raja-raja boleh menyebabkan orang itu dianggap tidak berperlembagaan, and boleh dianggap keluar daripada bercanggah dengan perundangan, seolah-olahnya memberi naratif begitu. Makna naratif orang yang memperjuangkan negara, agama, memperjuangkan bangsa dan agama dan sebagainya dikategorikan di luar daripada kerangka perundangan, di luar dalam kerangka perlembagaan, dan boleh disifatkan sebagai ekstremis dan rasis. Jadi kesannya bukan sahaja sosial melahirkan satu kerajaan yang multiracial, yang boleh jadi saja mengenepikan kedudukan majoriti dalam pemerintahan, dan dasar-dasar majoriti yang memihak pada majoriti mungkin saja diketepikan, bahkan mereka juga dihalang daripada bercakap dan memperjuangkan hak Melayu, memperjuangkan hak Islam. Maknanya boleh jadi bercakap tentang kedaulatan bangsa Melayu, boleh jadi bercakap tentang kedaulatan Islam adalah satu yang bercanggah, yang dianggap sebagai ekstrim, boleh diambil tindakan, boleh didakwa di mahkamah, boleh dinafikan hak, dinafikan hak, walaupun pada asal negara kita, pada asalnya negara kita adalah negara yang berteraskan Melayu, negara yang berteraskan Islam. Budaya negara kita adalah berasas kepada budaya majoriti, dan maksudnya agama persekutuan adalah agama Islam. Walaupun ini sebenarnya suatu yang telah diterima, asas yang dah diterima berpuluh-puluh tahun lah semenjak merdeka dan sebelum merdeka lagi, tetapi akan datang boleh jadi suatu yang dipertikai. Maknanya kita orang yang bercakap tentang isu-isu ni boleh dipertikai dan boleh diambil tindakan dalam masyarakat. Okey, baik, maksud Ustaz, apabila golongan majoriti satu hari nanti dia akan dianggap ganjil ataupun dianggap pelik untuk bercakap tentang kedaulatan bangsa dan agamanya. Jadi, di manakah sebenarnya kedudukan kedaulatan bangsa dan agama itu di sisi kerajaan ataupun di sisi sosialis dan liberal apabila dia jadi sebagai warga negara Malaysia, dia duduk dalam negara ini, dan ada beberapa golongan mereka juga sudah pun menjadi parti politik, pemimpin politik. Jadi poin dia adalah, adakah Ustaz nak beritahu, nak memberitahu bahawa perlembagaan yang beridentitikan bangsa dan Islam ini tidak ada nilai bagi mereka? Mana mereka boleh menginterpret perlembagaan mengikut naratif mereka. Mereka cuba mendominasikan interpretasi mereka dalam segala perkara, hatta dalam perkara berhubung dengan perlembagaan dan sebagainya. Jadi ini menjadikan orang kata negara ini maka meletakkan nilai agama dan bangsa itu tidak ada kepentingannya dalam kenegaraan, tidak ada kepentingan dalam dasar-dasar, tidak ada kepentingannya dalam penentuan polisi-polisi dan sebagainya, tidak ada. Segalanya ke arah menghapuskan semua benda itu dan menjadikan multiracial, dan dinilai hanya titik yang dinilai ataupun noktah yang dinilai hanya dari sudut kaya miskin, pendapatan rendah, sederhana ataupun tinggi. Itu saja yang akan dinilai tanpa melihat orang tu Melayu ke Cina ke India ataupun apa-apa, tanpa melihat kepada bangsa. Maknanya walaupun hantar bangsa majoriti, tapi hantar tidak ada hak dalam mengatakan bahawa negara ini mesti
mengikut acuan Melayu. Ini bila Ustaz sebut tentang mereka telah mendominasi penafsiran, mendominasi cerita ataupun Hikayat. mendominasi hikayat perlembagaan ataupun mendominasi, bermakna keadaan majoriti orang Melayu di Malaysia ini sudah pun, orang kata sudah pun kalah ataupun sudah pun berada di tahap yang tiada harapan lah. Jadi apa sebenarnya yang golongan majoriti perlu buat untuk berterusan mempertahankan interpretasi identiti perlembagaan tersebut? Yalah, kalaulah orang majoriti ni dia faham dan masih berpegang dengan identiti dia, dan anda yakin ataupun saya yakin itu adalah suatu yang sebati yang tidak mungkin dipisahkan. Maknanya naluri semula jadi manusia akan melihat kepentingan bangsa dia, akan melihat kepentingan agama dia, akan melihat kepentingan keturunan dia, keselamatan keturunan dia. And kita tidak mungkin seorang manusia itu dengan apa cara sekalipun dituntut ataupun dipaksa melupakan sebahagian daripada dirinya dan hanya melihat dari sudut makan minum saja. Asalkan dapat makan minum, asalkan dapat kereta besar, asalkan dapat rumah besar, lupakan tentang diri anda. Lupakan tentang diri kamu, tentang bangsa kamu, tentang agama kamu. Tak penting. Agama kamu boleh pergi sembahyang, boleh pergi haji, itu cukup. Tapi apa yang agama kamu mahu lebih daripada itu, tak penting. Itu bukan urusan kamu. Jadi urusan kamu adalah agama kamu di peringkat individu kamu saja. Bangsa kamu di peringkat individu kamu saja. Dalam konteks negara, yang ada hanyalah benda, ekonomi. Maknanya kita material. Itu saja yang ada. Selain daripada itu, kamu simpanlah di mana-mana kamu suka. Kamu nak buang ke, kamu nak jaga ke, nak buang dalam peti sejuk ke, nak bubuh dalam peti besi ke, itu pulang. Naratif sosialis liberal tidak membenarkan isu agama, isu bangsa masuk dalam kehidupan awam. Maknanya tak mempengaruhi dasar awam, tidak mempengaruhi kenegaraan, tidak mempengaruhi apa-apa. Jadi kita minoriti ke apa sejarah ke sebagainya, kita kena lupakan. Dan saya yakin bahawa perasaan kemelayuan, keislaman, kejituan identiti yang ada pada masyarakat Melayu majoriti ini masih kukuh dalam diri mereka dan tak mungkin dapat dipisahkan. Tidak mungkin dapat dipisahkan dengan apa cara sekalipun. Maknanya orang Melayu, orang Islam akan tetap bercakap tentang kebudayaan Islam, akan bercakap tentang peradaban Islam, akan bercakap tentang sistem hidup Islam, akan bercakap tentang hubungan sosial Islam, sama ada peringkat keluarga, peringkat masyarakat, kenegaraan antarabangsa. Itu adalah sebahagian daripada identiti kita. Kita tidak mungkin dihapuskan dan dilupakan. Walaupun perkara ini bukanlah perkara baru. Barat telah cuba. Barat telah cuba menghapuskan perkara ini dalam masyarakat, dan mereka certain level mereka boleh berjaya, tapi keseluruhan mereka tidak berjaya kerana sebab itu akhirnya mereka memerangi Al-Quran. Sebab itu kes bakar Quran dan sebagainya, kerana mereka percaya bahawa selagi ada Quran, selagi ada sunnah, satu hari mungkin dia boleh leburkan antah, tapi satu hari antah akan insaf, antah akan kembali pada Quran, antah akan kembali kepada sunnah, kembali kepada sejarah, akan kembali kepada
identiti dan kekitaan, dan dua itu akan menyedari hakikat bahawa itu apa yang cuba dibuat sekarang ni bukan diri kita, bukan untuk kepentingan kita, and sebab ini adalah satu bentuk penjajahan, and kerana dengan berjaya, sebenarnya ini satu penipuan, penjajahan dan penipuan. Kenapa mereka melaksanakan idea sosialis liberal yang akhirnya membawa kepada multiracial ini? Kerana mereka mahu supaya golongan minoriti boleh menguasai negara dan boleh memerintah golongan minoriti. Okey, baik. Panjang lebar tu. Jadi kat sini kita boleh nampak hikayat ataupun dominasi interpretasi golongan sosialis liberal inilah sebenarnya yang telah mendominasi masyarakat. Jadi naluri yang ada dalam diri orang Melayu dan Islam tu sebenarnya dia tidak boleh dihalang dan dia perlu untuk diekspres dan diperjuangkan. Saya nak sebut sikit, maknanya untuk teori ni ataupun kaedah ini, konsep ini, kita boleh baca dalam realiti politik yang ada sekarang. Kenapa majoriti Melayu menolak PH? Kerana sebab yang sama. Sebab itulah, atau kata-kata sebab itulah kenapa orang Melayu mengundi PN, kerana pada tanggapan mereka bahawa identiti mereka dan sebagainya terpelihara dengan PN. Dan saya percaya orang Melayu yang mengundi PH satu hari akan sedar, satu hari akan insaf, and kerana mereka sekarang ni tertipu certain level. Pada certain level mereka boleh tertipu, tetapi bila multiracial ini ataupun liberal dan sosialis ini masuk lebih dalam dan menekan diri dia lebih dalam lagi, masa tu dia akan patah balik. Sebab itu mana benda ni kita boleh baca dalam situasi politik yang ada sekarang. Kenapa benda ni berlaku? Adalah kerana penolakan dari dalam. Maknanya orang Melayu alhamdulillah tidak akan menerima idea sosialis liberal, dan mereka cukup sedar, mereka cukup faham, dan mereka terjemahkan dalam pilihan raya. Okey, baik. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Aziz atas perkongsian yang sangat bermakna untuk kita semua. Sehingga berjumpa lagi. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.